Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Di pelajaran kali ini kita akan berlatih untuk mengelakkan kekeliruan lazim pada kata sifat. Apa itu kata sifat? Tinggi, kurus, cantik, sihat, pintar, berpengalaman, matang, mahal, lengkap dan biru adalah contoh-contoh kata sifat. Perkataan kata sifat, sama ada ia positif, negatif atau berkecuali, menerangkan sifat, tabiat atau keadaan manusia dan haiwan. Kata sifat juga menerangkan sesuatu keadaan dan benda-benda tidak bernyawa seperti cuaca, kemalangan dan sebagainya. Kata sifat memiliki tahap kelebihan atau kekurangan. Contoh, lebih tinggi, paling tinggi, kurang mahal, dan lebih murah. Berikut adalah contoh-contoh kata sifat yang menerangkan si penama atau si penerima kata sifat. Tall menerangkan sesuatu atau seseorang yang tinggi tetapi tidak lebar. Contoh, the Twin Towers in Malaysia are tall. Bob is 6 feet 4 inches tall. His brother Jim is taller. High menerangkan sesuatu yang tinggi dan lebar. Contoh, Mount Everest is the world's highest mountain. Experienced bermaksud berpengalaman. Contoh, Mr. Lee is an experienced tutor. Penambahan ed pada experience itu tepat tata bahasa kerana ia bermaksud ber atau memiliki. Walau bagaimanapun, kita tidak memiliki pengalaman secara semula jadi. Kita mencari atau melalui pengalaman untuk memilikinya. Mature bermaksud matang. Contoh, at 17 years old, Josie is mature enough to go to college. Penambahan ed pada mature yang digunakan untuk menerangkan sifat manusia itu salah kerana kita matang fikiran secara semula jadi melalui pengalaman, pendedahan dan pendidikan. Matured hanya digunakan pada benda-benda yang dilalui proses atau dibuat melalui proses kematangan seperti keju, arak, intan permata dan lain-lain. Maturing digunakan untuk menerangkan seseorang atau sesuatu itu sedang dalam proses kematangan atau menjadi matang. Sila perhatikan kepelbagaian fungsi kata kerja relax di ayat-ayat berikut. Bob is relaxing now. Kata kerja relax dengan penambahan ing yang didahului dengan kata pengait is menerangkan perbuatan sedang berlaku. He looks very relaxed. Kata kerja relax dengan penambahan ed dan didahului dengan kata pengait looks berfungsi sebagai kata sifat. Ia menerangkan keadaan seseorang atau sesuatu yang bernyawa selepas melalui sesuatu proses. His job is not relaxing at all. Kata kerja relax dengan penambahan ing didahului dengan kata pengait is not berfungsi sebagai kata sifat yang menerangkan keadaan sesuatu.
Berikut adalah petua mudah untuk mengenal pasti dan mengguna sesuatu perkataan. Offend. Pertama-tama, kita mesti cari fungsi dan definisi atau maksud perkataan ini di kamus. Seperti dinyatakan di kamus, offend adalah kata kerja transitif atau kata kerja yang perlu ada penyambut atau penerima sesuatu perbuatan. Definisi atau maksudnya pula ialah membuat seseorang tersinggung perasaan, ralat atau sedikit marah. Jom kita analisa penggunaan perkataan tersebut dalam ayat. Offend adalah kata kerja membuat atau active voice dan memerlukan penyambut atau penerima perbuatan. Contoh ayat. I hope my small gift does not offend you. Pembuat kata kerja offend, my small gift. Penerima perbuatan offend daripada pembuat my small gift, you. He offends me with his silly jokes. Pembuat kata kerja offend, he. Penerima perbuatan offend daripada pembuat he, me. Untuk tujuan berlatih, jom kita lihat perkataan yang sama yang digunakan sebagai kata sifat. Sila beri perhatian pada perbezaan warna di ayat-ayat di bawah. I hope you're not offended by my small gift. Kata kerja offend dengan penambahan ed yang didahului dengan kata pengait are not digunakan untuk berfungsi sebagai kata kerja kena buat. I am offended by his silly jokes. Kata kerja offend yang didahului dengan kata pengait am diikuti dengan penambahan ed di ayat di atas digunakan sebagai kata kerja kena buat. Sila perhatikan dengan teliti terjemahan ayat tersebut. Melalui contoh ayat-ayat tadi, kita boleh lihat dengan jelas bahawa kata kerja membuat iaitu active voice yang ditukar fungsi kepada kata kerja kena buat iaitu passive voice boleh berfungsi sebagai kata sifat. Jom kita ulang kaji ayat-ayat contoh tadi. I hope my small gift does not offend you. Kata kerja offend di atas digunakan dalam bentuk kata kerja membuat atau kata kerja aktif. I hope you are not offended by my small gift. Kata kerja offend di atas digunakan dalam bentuk kata kerja kena buat atau kata kerja pasif.
Kesimpulannya, kata kerja kena buat atau kata kerja pasif juga berfungsi sebagai kata sifat. Melalui kefahaman maksud dan tata bahasa di ayat di atas, perkataan offended yang mesti didahului dengan kata pengait berfungsi sebagai kata sifat. Penggunaan ed selepas perkataan offend perlu kerana fungsi asal perkataan itu adalah sebagai kata kerja dan bukan sebagai kata sifat. Pemilihan kata pengait yang betul amat perlu untuk penggunaan kata sifat yang tepat tata bahasa. Sila faham dengan teliti susunan tata bahasa berikut. Sila baca dan faham dengan teliti penggunaan kata pengait dan kata sifat di ayat-ayat berikut. Penggunaan adalah di ayat bahasa Melayu sekadar berfungsi untuk menunjuk keperluan kata pengait di tata bahasa Inggeris.